Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Baik, apa khabar anak-anak hari ini? Saya nak tengok masing-masing jawab di ruangan yang disediakan. Okey. Okey, boleh jawab? Apa khabar awak hari ini? Apa-apa saja awak boleh jawab. Alhamdulillah, bagus. Okey, 9 orang dah jawab. 10 orang. Terima kasih respon yang baik. Pagi yang baik, pagi yang ceria. Kita mesti happy-happy. Okey, sampai kita tunggu kawan kita respon. Saya nak kamu semua belajar ni mesti duduk di atas meja. Bukan duduk atas meja. Duduk atas kursi. Lepas tu mesti ada meja. Pastikan tidak baring-baringan di atas katil. Lepas tu sediakan buku catatan. Mesti ada buku catatan anak-anak. Lepas tu nota. Ya, saya dah pesan nota tingkatan 4 dan tingkatan 5 mesti adalah dekat sebelah kita. Okey, dah lah kita tutup ruangan pertanyaan pagi ni. Kita tengok jawapan kawan kita. Ada tak yang tak sihat ke apa ke kan? Okey. Baik, ini dia. Okey. Terima kasih yang dah jawab. Semua sihat nampaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. Baik-baik je. Okey, bagus. Okey. Terima kasih yang dah respon. Alhamdulillah, bolehlah kita teruskan kelas kita sebab semuanya sihat pagi ni. Kalau ada yang belum sarapan, tolong sarapan sambil mendengar apa yang akan Ustazah sampaikan. Okey, sebab ini penting untuk pendidikan Islam. Okey. Alhamdulillah. Syukur Zuhairi sihat. Baik, persediaan untuk pendidikan Islam ini pelajar, pertama sekali kamu kena pastikan kamu ada buku rujukan. Okey, kalau kamu tak ada buku rujukan, kamu boleh, kalau kita nak pergi kedai nak beli, memang tak boleh nak beli buku rujukan ni kan. Sebab ada kadang kedai ada yang tak ada stok, ada yang tutup, ada yang kita pun tak tahu kedai buka pukul berapa. Okey, banyak buku rujukan ada di online. Kalau kamu join, kamu ada group tele, kamu boleh search saja Nota Pi KSSM. Berdesuk keluar. Okey? So tolong, kamu dah boleh download dah ni buku rujukan untuk semakkan kamu lah. Sebab kalau kamu nak baca buku teks ni kan, mungkin heavy sangat kan. Mungkin heavy bagi kamu kan. Ada yang mungkin jawi, ada yang mangkak-angkak kan. So boleh tengok kepada buku rujukan saja. Okey? Habis saja kamu baca buku rujukan, kamu sekarang ni anak-anak, kamu tak boleh leka. Kamu jangan terpedaya tengok adik kat sebelah tidur lagi. Kamu jangan terpedaya tengok abang kamu masa lepak tengok TV, kakak kamu tengok TV, adik kamu tengok TV. Kamu tak boleh. Kamu kena fokus dah sebab kamu ada benda kamu kena aim tahun depan ni. Bulan 1, bulan 2 ni ada benda penting dalam hidup kamu. Okay, so kalau kamu tidak berusaha dari sekarang, nanti kamu leka alpa saja begitu. Okay, seterusnya nota ringkas. Sebelum tu saya nak tanya, suara saya clear tak? Clear Ustazah. Nota ringkas ni
kamu kena buat. Bukan nota modul anak-anakku sayang. Bukan nota modul. Nota ringkas ni maksud dia ialah, okay, kamu tengok dekat saya tunjuk dekat ni. Nota ringkas ni macam maknanya bila kamu dah habis baca kan, kamu buat macam macam ni, apa-apa dia punya isi sini, ni, macam tu je. Kamu macam kamu keluarkan balik apa yang kamu dah baca dari buku rujukan tadi kan, dari buku modul kamu yang dah baca, kamu simplifykan dia. Okay, kamu simplifykan dia. So jadilah nota ringkas. Nota ringkas ni kamu buat tanpa merujuk mana-mana buku lagi dah. Maknanya bila kamu dah baca, dah habis baca kan, kamu ambil kertas kosong, kamu buat catatan sendiri, conteng. Kamu teringat faktor ni, tulis. Faktor ni buat dalam bentuk carta, peta minda dan sebagainya. Asalkan mudah untuk kamu. Okey anak-anak. Seterusnya, BM kamu kena bagus anak-anak. Ni dah lama kita tak bercakap kan. Dalam kelas pun bila cikgu tanya krik-krik, krik-krik je banyak kan. Suruh buka kamera pun tak spotting. Kan? Okey, BM kena bagus. Kenapa Sebab kita ada soalan kebat. Soalan kebat ini yang akan menentukan, maknanya BM ini akan menentukan soalan kebat kamu macam mana kamu buat ayat. Kalaulah soalan tu kamu faham, soalan kebat ni tanya apa? Oh faham dah, so nak bagikan jawapan. Tapi BM kita pula cacah merbah. Tunggang terbalik ayatnya tu kan. So pemeriksa tak faham, kamu tak boleh dapat markah. Ingat Kemudian teknik menjawab hari ini Ustazah akan kongsikan sedikit-sedikit berserta dengan cara-cara untuk ingat poin-poin tertentu. Last sekali anak-anak, yang ini saya rasa, bukan saya rasa, saya harap kamu tidak tinggalkan. Doa ini jangan tinggal. Setiap hari memang kita kena doa kepada Allah. Kalau tidak kita jadi hamba yang sombong. Okey. Solat jangan tinggal. Solat tu solat wajib khususnya jangan tinggal. Dan sekarang ini kamu dah duduk rumah ni lama ni, kamu lazim-lazimkanlah. Lepas maghrib, antara maghrib isyak tu baca Yasin. Okay. Waktu senggang ada, waktu senggang jangan lupa satu hari mesti tunaikan solat hajat. Mesti tunaikan solat hajat. Okay. So inilah dia bekalan kamu. Besok dalam Dewan Peksa besok, siapa nak tolong? Tak ada siapa boleh tolong kita. Pengawas kulu kilir pengawas. Dia tak tolong kita. Kita terkebil-kebil. So kita kena doa pada Allah. Senjata kita tu nak masuk Dewan Peksa tu. Senjata. Doa pada Allah, berserah pada Allah, kita dah usaha. So daripada sekarang anak-anak. Solat jangan tinggal. Kamu dah 17 tahun. Tak perlu cakap lagi lah kan. Okay. Seterusnya. Okay. Kita terus pergi kepada pendidikan Islam. Hari ini saya harap, saya doakan, kita sama-sama doa. Yang join kelas tambahan kita hari ini akan dapat A. Kita tak nak lulus. Kita tak nak lulus sahaja. Lulus sahaja kita tak nak. Tak kisahlah siapa yang join kelas pada pagi ini. Kita tak nak lulus. Ustazah tak nak lulus. Ya, saya tak nak lulus je. Kita nak A. Ini subjek agama kita anak-anak. Kalau tak dapat A, kita macam pelik bin ajaib. Orang mana ni, agama apa ni, bila subjek agama sendiri tak boleh dapat A. So untuk lain-lain murid A. Budak permata mesti A+. Habis cerita. Ustazah cakap senang. Memang senang pun sebab ini subjek agama kita. Tahun lepas seorang budak India ambil tasawur Islam, boleh lulus, boleh dapat A. Bukan lulus, dia dapat A. Tak kemalu kita, kan? So, kita mesti tanam semangat daripada hari ni. Ustazah pun bersemangat ni, bahawa kita mesti genggam A. Nanti sekarang Ustazah tunjukkan carta macam mana nak genggam A. Okay? Seterusnya, awak boleh screenshot atau boleh print screen. Ini senarai semak UTQH. Simple sajalah. Kita pun dah share dalam Telegram, Telegram kelas. Okey. Untuk mendapat membantu kamu dalam UTQH, ini pun kita dah share, mesti dapat 8 hingga 12 markah per 100. Per 100. Sebab nanti dia wajaran dia 20 markah. Okey. Saya tak nak sentuh UTQH. Itu ustazah-ustazah kelas masing-masing dah sentuh.
Dan kita akan buat insya-Allah naik sekolah kita akan buat. Saya nak sentuh terus kepada kertas 1. Kemudian apa kata tugas, apa jawapan dan saya nak minta feedback daripada kamu. Okay, so hari ni saya tak nak kamu lewe-lewe, leka-leka, cikgu bertanya kau tak jawab. Bila saya bertanya, perlukan on microphone, terus on microphone. Okay, kalau saya bertanya melalui class point, terus jawab. Okay, baik. Ini cakupan soalan kita kertas 1. Kertas 1 pelajar, 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit ni lama. Kalau bahagi dengan 5 soalan, satu soalan kira-kira, satu soalan besar bukan satu soalan pecahan kecil-kecil. Satu soalan besar, soalan 1, soalan 2 kan. 30 minit masa diperuntukkan. Memang ada banyak masa. So memang sesuai kita meluahkan jawapan yang berkualiti. Bukan main-main saja. Ingat tu. Okay. 5 soalan, 2 jam 30 minit dan 100 markah. Wajarannya 80. Okey. Kita terus kepada apa yang masuk dalam kertas 1. Inilah semua yang masuk dalam kertas 1. Semualah dalam buku kita ni maknanya ni. Kulluhum ajma'in. Kulluhum ajma'in ni semua masuk. Okey. Baik, saya nak tanya kamu. Antara kulluhum ajma'in itu yang mana agak sukar bagi kamu? Kamu boleh tik seberapa banyak? Saya nak tengok. Okey, buat sekarang. Boleh tik berapa banyak yang susah bagi kamu? Saya nak tengok. Bahagian mana yang susah bagi calon SPM ni? Khususnya Seri Mahkota ni. Teruskan. 9 orang dah respon. Kita dah nampak dah mana susah. Saya nak tanya, ada dengar tak muzik dia? Okay. Tu kau nampak Ustazah kau goyang ni kan? Okay. Dah 25 orang dah respon daripada 42 orang. 26. Kita bagi masa lagi. 1 minit 30 saat lah saya bagi Okay, 10 saat lagi. Bukan susah pun, awak tik je. Mana yang awak memang awak rasa susah untuk awak. Okay. Okay. Okay, ni jawapannya. 14 orang. 14 orang kata sirah susah. Maknanya dia jawab sirah. Okay. Ada juga yang seorang kata akhlak. Ni akhlak tadi kan? Ni sirah. Ini fiqah akidah. Hadis kefahaman, ayat kefahaman. Okey. Sebenarnya yang ayat kefahaman, hadis kefahaman ni kita dah boleh tolak tepi ni. Sebab hadis ni ada 4 tajuk. Sekarang memang susah. Sekarang memang awak rasa susah. Tapi lepas ni kalau awak nampak macam mana cara nak ingat dia, nak faham dia, awak pun dah ulang kaji. InsyaAllah yang ni dah tak ada ni. Ayat kefahaman pun sama. Kan? Si ni tadi apa? Akidah. Akidah tak banyak mana pun. Fiqah. Sirah. Kita kena study smart. Macam mana kita nak ingat poin-poin yang banyak dalam sirah. Dan yang akhlak ni sebenarnya tak ada, tak susah langsung. Sebab pelajar, untuk kamu tadi saya dah kata nak skor A, kamu kena dapat 20 markah dekat akhlak. Untuk dapat skor A, ni untuk skor A. 20 markah kat sini dengan 20 markah di sini. Ayat dengan hadis. Kena 20 markah. Kena, mesti kena kat situ.
Baik. Untuk sirah yang kamu kata susah tadi. Okay, tengok sini semua. Keluarkan buku catatan. Dalam topik sirah, biasanya soalan yang keluar, dia akan tanya riwayat hidup. Okey. Bila riwayat hidup tokoh-tokoh yang dia tanya, markah biasa tak lari dari 4 markah. Okey. Bila 4 markah, kamu kena beri 4 poin. 4 cerita pasal tokoh ni. 4 benda pasal tokoh ni. Mungkin nama dia, nama betul dia, gelaran, kemudian peribadi tokoh ni kalau ada 4 poin. Okay, kan saya pergi antara tokoh-tokoh yang kita kena tahulah. Kemudian yang kedua pelajar, kepribadian tokoh ini kamu boleh jawab jawapan dia berbentuk stereotip. Maksud dia ialah jawapan tokoh-tokoh ni sama je kadang-kadang mana-mana tokoh. Tetapi tak semua tokoh sama. Tak semua tokoh sama. Saya ambil 4 mazhab, imam mazhab 4 4 mazhab, awak belajar tingkatan 4. Okey. Bila kita rujuk balik kepada kepribadian masing-masing, ada 2 kepribadian yang kita boleh jadikan jawapan yang sama awak bawa ke mana-mana soalan keluar. Soalan keluar peribadi Imam Malik, awak jawab. Soalan peribadi Imam Syafi'i, awak jawab. Sama, benda yang sama. Apa dia? Okey, satu ialah mereka sangat menghormati dan mencintai ilmu. Mencintai ilmu. Semua keempat-empat tokoh ini. Menghormati, mencintai ilmu. Itu jawapan stereotip kalau keluar. Yang kedua, awak boleh kata, saya pergi kat atas ni, mereka banyaklah menunaikan ibadat-ibadat fardu. Banyak melazimilah ibadat-ibadat fardu. Boleh? Awak boleh kata begitu. Ibadat fardu pula, ibadat sunat. Ibadat fardu, seorang tak tegur saya. Ibadat sunat. Okay, so pelajar, 2 poin ini kamu bawa lah ke mana-mana soalan yang keluar untuk tokoh, peribadi tokoh. Okay, settle Kecuali jika soalan keluar khusus untuk seseorang tokoh. Maknanya kepribadian dia, contohlah Imam Malik sangat menghormati hadis, kan? Kemukakan bukti, tu dia kan? Tu peribadi dia lain daripada yang lain. Tapi dalam tajuk peribadi tau ni. Ni dalam subtopik peribadi Imam Malik. Apa dia? Iaitu dia apabila nak jawab satu persoalan tentang hadis, Imam Malik mandi pakai wangi-wangian. Pakai serban. So berbeza kepribadian ini khusus. Awak tak boleh kata untuk Imam Syafi'i sangat contoh peribadi dia yang menghormati ilmu, awak pun kata sangat menghormati hadis, apabila bertanya soalan hadis beliau mandi pakai tak. Sebab ini peribadi yang khusus. Orang kata wow factor untuk seseorang tokoh. So lepas ni nanti awak mungkin boleh bagi kumpulan kan, boleh buat pengasingan macam mana nak tahu kepribadian tokoh ni. Kena buat, kumpulkan. Contoh kalau 4 mazhab tu, kumpulkan ke 4-4. Tengok yang mana boleh dijadikan jawapan stereotip, jawapan yang sama. Okay, seterusnya kita pergi sumbangan tokoh. Sumbangan tokoh ini, ada banyak lah awak baca dalam buku kan. Kita minta awak hafal 2 cukup. 2 je sumbangan tokoh. Setiap tokoh tu pelajar, kadang-kadang ada banyak kan, sampai 4, 5, 6 kan. Awak hafal 2 saja sumbangan tokoh. Okay, sebab biasanya kalau sumbangan ni 4 markah, memang 2 poin sahaja. Okay. Yang keempat, dalam tajuk sirah ni pelajar, akan memang ada iktibar. Mesti ada subtopik dia iktibar kan. Iktibar perjuangan Khulafa' Rashidin, iktibar kerajaan ni, iktibar. Apa dia iktibar? Iktibar ni sebenarnya kan, sekarang ni kita tak baca buku lagi kan. Tapi Ustazah akan terangkan, akan cakapkan bahawa bila tak baca buku pun kita boleh jawab iktibar ni. Okay. So iktibar ni apa? Okay, saya padam dulu. Okay. Iktibar tu apa? Iktibar tu pengajaran. Apa pengajaran yang kita dapat ambil daripada cerita-cerita topik-topik yang kita belajar? Okay. So iktibar ni ialah pengajaran. Apa pengajaran dia? Apa yang kita dapat ambil, dapat sedut? Okay.
Baik, untuk iktibar mulakan dengan kita hendaklah ataupun umat Islam hendaklah. Tu dia. Mulakan iktibar dengan kita hendaklah, umat Islam hendaklah. Boleh juga, umat Islam hendaklah. Hendaklah apa pelajar? Okey, hendaklah apa memang banyak. Sekarang saya bagi awak clue, awak kumpulkan iktibar tu kepada 3 sahaja. 3 clue sahaja. Apa dia? Iaitu pertama, awak ambil nanti semangat jihad. Mana-mana keluar soalan, iktibar kerajaan ni, iktibar ni, awak jawab umat Islam hendaklah sentiasa bersemangat jihad agar. Kalau terangkan mesti ada agar kan? Okey, tu clue yang pertama, semangat jihad. Yang kedua, awak boleh kata awak fokus kepada ilmu. Ilmu. Tu. Ni ilmu, memang ilmu mana-mana jawapan ni kalau boleh dapat masukkan ilmu. Cantik. Okey. Yang ketiga, awak masukkan agama. Pegangan Al-Quran dan kepada hadis lah. Pegangan agama. Aku kata agama lah. Agama. Okay. So, tiga faktor iktibar ni awak bawa ke mana-mana soalan. So, umat Islam hendaklah sentiasa bersemangat jihad agar dapat meningkatkan jati diri contoh. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa mendalami pelbagai ilmu. Ilmu tu clue dia ilmu tadi tu. So itu iktibar lah. Mana-mana soalan keluar iktibar, awak datangkan 3 tu. Dan yang ketiga tadi agama ialah saya kata umat Islam hendaklah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Supaya hidup tidak terpesong ke, tersesat dan sebagainya. Boleh? 3 senang. Tak payah banyak-banyak nak fikir cabang-cabang. Betul? Tak payah nak hafal iktibar kerajaan ni lain, iktibar ni lain, iktibar ni lain. Awak kuluhumkan dia iktibar, awak insyaAllah boleh jawab dengan baik, dengan mudah. Okay? Sekarang kita pergi kepada kegemilangan dan kejatuhan. Ni tadi awak jawab sirah paling tinggi kan? So saya sentuh sirah dulu sikit. Okay. Kegemilangan dan kejatuhan ni anak-anak, memang kalau kita tengok dalam buku teks kan? Ya Allah, banyaknya kan? Aspek politik, aspek itu, aspek ini kan? Okay. Kegemilangan dan kejatuhan pun boleh awak kuluhumkan dia. Boleh awak combinekan dia. Okay. Saya bagi contoh. Kegemilangan, contohlah kegemilangan untuk kerajaan ni ada banyak kan. Kejatuhan dia pun ada beberapa aspek. Kerajaan Abbasiyah pun ada juga. Uthmaniyah pun ada juga. Macam mana kita nak ingat kan? Kerajaan tu ada, kerajaan ni ada, kerajaan kan? Okay, so cara dia kita kuluhumkan dia. Okay, sekejap. Ini tadi saya kata contoh-contoh topik dalam sirah. Okay, Sayyidina Abu Bakar. Okay, kan saya kata tadi riwayat hidup 4 markah. So awak kena tahu dia punya, yang ini memang berbeza lah. Takkan Abu Bakar sama dengan Omar kan. Okay, so riwayat hidup ni 4 markah, awak kena tahu apa riwayat hidup. Awak pilih 4 poin cukup. So ada pesan 4 markah, ambil 4 poin je. Tak payah nak hafal semua-semua. Berasap kepala kan. Ingat, Omar bin Al-Khattab nama penuh dah dapat. Osman bin Affan nama penuh dah dapat. Ambil nama penuh, tempat lahir. Okay. Seterusnya, kerajaan Umayyah dia ada sejarah. Semua kerajaan ada sejarah kan, awak belajar kan? Abbasiyah pun ada sejarah, Osmaniyah pun ada sejarah. Kan? So sejarah-sejarah ni lah yang kita nak tahu untuk setiap kerajaan ni. Kan saya tunjukkan. Okay. Setiap kerajaan juga ada khalifah yang terkenal. Kan? Khalifah yang terkenal tu biasa dia akan sentuh sumbangan. Kan? Khalifah ini apa sumbangan dia, ini apa sumbangan dia. Yang itu berbeza. Yang itu kena ambil masa sikit juga untuk ingat. Sebab dia berbeza-beza. Tapi kalau bijak, awak boleh buat clue. Khalifah ini, apa nama dia ambil dan buatlah sumbangan dia dalam bentuk akronim ke apa. Okay, seterusnya. Dia kena ambil masa ni. Itu sebab kalau kita ini untuk sirah ni, kita boleh bagi kumpulan, bagi grup. Kita ada budak pemata 20 orang ni kan. Kita gunakan kepakaran mereka kan. Buat ni, nanti pelajar 20 orang ni awak sebarluaskan kepada satu sekolah tingkatan 5. Tak kebesar pahala kau kan. Amal jariah kau berpanjangan. So nanti yang budak pemata ni kita boleh bagi. Kau buat ni, kau buat ni. Kita nak awak simplifikan nota ni supaya senang untuk kawan-kawan kita baca, hadam, ingat.
Gitu Okey, seterusnya. Kerajaan Abbasiyah pun sama, nampak? Ada sejarah, ada khalifah terkenal, ada faktor gemilang, ada faktor merosot. Sama. Umayyah pun ada. Kemudian kita ada tokoh riwayat, tokoh 4 mazhab. Riwayat hidup tadi saya kata juga 4 markah. Okay. Kepribadian tadi pun saya dah sentuh, yang stereotip dan sumbangan tu tolong hafal 2. Pengasas mazhab, okay. Untuk mazhab ni tadi kan, pengasas mazhab apa ni dah kata sumbangan yang pertama. Tu contoh. Pengasas mazhab. Okay. Kosongkan. Apa dia? Contoh keluar soalan Syafi'i tahun ni. Contoh So apa sumbangan Imam Syafi'i? Pengasas mazhab Syafi'i. Tu dapatlah. So pengasas mazhab tu dah pegang satu clue untuk sumbangan. Pengasas mazhab Maliki, pengasas mazhab Hanafi, pengasas mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal kan? Tu dia So untuk sumbangan, satu pengasas mazhab tu awak dah pegang awal-awal. Satu lagi, tengok. Kan kita boleh kata dekat kitab pun boleh. Satu lagi kita boleh kata menyebarkan ilmu pun boleh. Itu jawapan stereotip. Yang setiap mazhab tu tadi, mereka sumbangan mereka banyak menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam bidang hadis, fiqh, tauhid, tafsir contoh. Cakap macam tu kan. Itu jalan selamat saja. Daripada awak tinggalkan kosong awak punya kertas jawapan. Itu jalan selamat, iaitu buat ayat tu nampak macam umum kan. Tapi untuk semua mazhab boleh diterima pakai. Kecuali kalaulah dia tanya yang khusus. Tapi kalau keluar soalan yang khusus pun dalam fikiran awak cuma ada yang itu yang kita dah bincang hari ini, jangan tak jawab. Jawab je terus. Jangan awak duk fikir, betul ke tu aku hafal ni macam ni, betul ke? Dia tanya yang ini, tak payah timbang-timbang. Tugas awak, pap jawab aje. Betul tak betul, pemeriksa yang akan tentukan. Belakang kira tu belakang kira. Dia akan tanda. Kalau awak hafal 10 awak keluarkan dalam kertas kajang awak. Awak jangan tahan-tahan kata ni salah ni. Ni betul ni. Tak macam mana? Dah engkau lah berfikir-fikir, tak perlu. Tugas awak pap, keluarkan. Dah hafal, ingat hari ni Ustazah cakap pasal ni macam ni. Awak pun nak keluarkan, jangan teragak-agak. Teragak-agak tu daripada syaitan. Syaitanur rajim. Okey. Seterusnya pun sama. Nampak? Osmaniyah. Ada yang Antibar. Okey, kemudian keunggulan tokoh Islam tingkatan 5 yang 3 orang tokoh Islam kan? Pun itu. Yang Hasan Al-Banna kan? Tu kena ingat. Salahuddin Al-Ayyubi okey, Profesor Dr. Ahmad Ibrahim tu kena ingat. Emeritus. Okey, tu. Okey pelajar. Kita pergi yang pertama. Saya nak bantu awak macam mana nak ingat sejarah Kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan Osmaniyah, yang mana awak boleh terus jawab dah. Kalau soalan dah keluar sekarang ni ke, saya bagi soalan ni sekarang ke kan, awak dah boleh jawab. Okey. Sekejap. Okey, ni dia. Dia macam sebab saya nak kumpulkan 3 kerajaan ni. So slide kita tak muat. Saya harap awak boleh besarkan skrin handphone awak tu. Okey. Pertama, saya dah kata biasanya tajuk topik subtopik untuk sejarah kerajaan ni markah dia 4. Markahnya 4. Okey. Markahnya 4. Biasa markah 4. So pelajar, ambil 4 sahaja point. Ingat itu sahaja. Tak payah kita pening kepala. Saya tahu awak memang akan rasa berat kepala awak sebab ni sirah ini banyak. Kita tak nafikan. Banyak ni dalam ni. Sirah ni kan. Kalau tengok, ya Allah banyaknya. Cikgu tengok pun dah pening kan. Cikgu dah tua tak apa. Kita orang dah lepas SPM. Awak yang belum habis SPM. So kena hadap juga. Okay. Tapi tak apa. Ustazah tolong juga kamu. Pertama. Awak tengok asal penubuhan. Tengok asal penubuhan. Asal penubuhan. Kemudian awak ambil dekat sini pun sama. Mana dah tak nampak dah. Asal penubuhan juga ni. Asal penubuhan. Yang saya highlight tu So pelajar. Asal penubuhan Umayyah sempena nama Umayyah. Cukup. Asal penubuhan Abbasiyah sempena nama Al-Abbas. Cukup.
Asal penubuhan Osmaniyah sempena nama Osman. Osman bin Ertugrul. Tu cukup. Nak letak nama bapa tak? Tak perlu. Tak payah Umayyah bin Abdul Syams. Tak payah. Kenapa? Sebab kalau letak salah ejaan ke, salah Abdul Syams tu awak letak Abdul Muttalib ke, dah tak ada markah. Senang sangat. So yang pertama kita pergi asal penubuhan Umayyah, bersempena nama Umayyah. Kerajaan Abbasiyah bersempena nama Al-Abbas. Kerajaan Osmaniyah bersempena nama Osman. Tu. Settle. So dah dapat dekat situ 1 point untuk setiap kerajaan sejarah. Okay. Kita pergi yang kedua. Yang kedua kita kata pengasas. Tu pengasas. Kita ambil pengasas yang kedua Ambil yang kedua pengasas. Terpulang awak nak buat macam mana? Buat dalam buku catatan ke? Ni skrin ni kecil. So dekat dua tu pengasas. Bukan tempoh memerintah tu. Yap, saya padam ni. Ni pengasas. Pengasas Umayyah. Tengok pengasas Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Tak ingat bin Abi Sufyan. Ambil Muawiyah pun tak apa. Tu. Pengasas kerajaan Abbasiyah. Abu Al-Abbas Abdullah. Abu Al-Abbas Abdullah. Abu Al-Abbas Abdullah. Semula. Pengasas Abbasiyah Abu Al-Abbas Abdullah. Tu. Pengasas Osmaniyah. Osman bin Osman bin Ertugrul tu memang dia pengasas dan nama tu pun sempena dia. So dekat sini dah terkumpul dua dekat Osmaniyah ni. Satu sini, dua sekali. Nampak? Dah 2 point. Kita ambil bilangan khalifah paling senang. Ya Allah. Hai. Umayyah 14 orang, Abbasiyah 37 orang, Osmaniyah 37 orang. Tu 3 point dah. 3 point dah. Lepas ni saya nak awak datangkan balik semula point-point tersebut. Jangan tiru. Okay. Kemudian yang keempat. Yang keempat awak boleh kata pusat pemerintahan. Abbasiyah ni tak nampak pusat pemerintahan dia sebab dah tutup dengan kita punya ni kita punya class point punya feature ni dah tertutup. Tapi saya nak pergi pusat pemerintahan Umayyah Damsyik. Pusat pemerintahan Abbasiyah Baghdad. Pusat pemerintahan Osmaniyah di Istanbul. Ada tak kat sini? Tu bawah tu ada. Pusat pemerintahan. Orang ambil di Istanbul. Bawah ni ada Istanbul. Dia ada banyak pusat pemerintahan dia tu kat situ ni, kat situ ni. Dia ada banyak tahun. Awak ambil lah pusat pemerintahan yang paling popular. Untuk Osmaniyah ni, dia banyak tu. Dia ada Sorhut, Bursa, kemudian dia buat Irdin dan last sekali Istanbul. Awak ambil Istanbul. Okay, so 4 point. Saya ulang, pertama asal penubuhan, kedua pengasas, ketiga bilangan khalifah, keempat pusat pemerintahan. Gitu. Faham tak pelajar? Faham Ustazah. Faham Ustazah. Kalau saya bagi soalan boleh jawab sekarang? Boleh jawab? Cuba Boleh cuba. Cuba tak tahu. Tak kenal maka tak cinta. Okey. Boleh mula sekarang. Masukkan 4 poin penting. Jangan lagi tengok buku rujukan. 4 poin penting. Sejarah kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan Umayyah. Nak sentuh poin apa? Nak sentuh poin apa? Empat
4 poin penting yang mesti dalam sejarah kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Asal lambat now ni, dah 50 saat dah ni. Bagus. 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 Tahniah. Bagus. 4 orang dah masuk. Amira, Nurin, Faris Syahida, Anik. Okey. Bagus. Tu kena ingat. So nanti kalau lah soalan datang lagi, itu baru dia punya point nama dia ingat sendiri, masuk poket. 3 kerajaan tu ingat 3 nama asal. Pengasas tu, okey bagus. Bagus. Okey. Bagus. Hayatun Adnin, bagus. Nafis, bagus. Percubaan yang baik. Okey. Saya bagi masa lagi 20 saat. Bagus. Okey, habis. Saya tutup. Kita tengok result. Kita tengok result. Okey. Asal apa yang saya cakap tadi, semua orang ikut. So yang apa jawapan dia tu ingat sendiri. Cuma sekarang Ustazah nak point ini awak bawa. Point ini yang awak bawa. Okey? Okey, bagus, 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 bagus. Pemerintahan betul. Bagus, cantik. Okey, betul. Ejaan dia tak apa salah. Dia nak cepat tadi. Bilangan bagus. Okey, pengasas betul, betul, betul. Keluasan ni tadi Ustazah tak ada sentuh ni Nafis. Tapi kalau Nafis memang ada point dia 3 tu, keluasan kerajaan. Macam Nafis ni dia bagi jawapan keluasan kerajaan. Kita tengok. Keluasan kerajaan. Okey, tu Asia, Eropah, Afrika. Asia, Eropah, Asia, Eropah. Cantik. Okey, bagus Nafis. Kalau Nafis dia ingat keluasan kerajaan meliputi benua AAE tadi tu, kan? Sama. Abbasiyah pun AAE, Afrika, Asia, Eropah, sama. Okey, terima kasih Nafis. Nafis telah menambahkan kita satu lagi isi penting, awak boleh kata keluasan kerajaan. So keluasan kerajaan mereka sama. Awak boleh kata meliputi benua AAE tadi, Afrika, Asia, Eropah. Terima kasih ya Nafis bin Abu Bakar. Okey, so dah dapat 5 kat situ. Maknanya senang kan? Maknanya kita tak payah hafal dah lepas ni. Yang nombor bilangan khalifah 14 orang, 37 orang, 37 orang pun dah senang. Kita dah ingat sekarang. Kan? Okey, insya-Allah. Okey. Insya-Allah, insya-Allah. Okey, asal penubuhan betul-betul. Betul, bagus. Okey. Sekarang kita pergi faktor kegemilangan. Ya Allah, faktor kegemilangan banyak. Kalau tengok Umayyah punya ada agama, politik, sosial, banyak kan? Abbasiyah ada 6 faktor kegemilangan kan? Agama, politik, ketenteraan, pendidikan, banyak kan? So memang banyak. Okey, dengar. Macam mana nak ingat? Okey. Kita doa supaya pembuat soalan dia tak adalah kata nyatakan 2 faktor kegemilangan kerajaan Umayyah dari aspek agama. Kita harap dia tak sebut dari aspek agama, dari aspek politik. Tidak. Kalaulah dia kata dari aspek agama, dari aspek politik ni, benda jawapan dia agak merumitkan, agak rumit. Jawapan dia agak rumit. So kita harap mereka tak buat macam tu. Kita harap pembina soalan, pembina item lembaga tahun ni, kalau nak masukkan soalan faktor kegemilangan ni, faktor kegemilangan kerajaan Umayyah cukup. Tak payahlah aspek agama, aspek politik. Ni penulis buku teks ni dia asing-asingkan pula aspek agama, aspek politik kan. Aduh, aja-aja kan. Okey. Tak apalah. Okey. Seterusnya, kita tengok faktor kegemilangan yang mana sama, kita boleh simplifykan nota ni. Okey. Pertama, awak tengok apa nama tu? Aktiviti keilmuan. Aktiviti keilmuan. Kenapa kerajaan Umayyah ni boleh berjaya boleh gemilang-gemilang kerana khalifah dia aktiviti keilmuan itu awak buatlah ayat sendiri tapi keluar dia aktiviti keilmuan. Aktiviti keilmuan itu dirancangkan, dikembangkan gitulah. Tak kisahlah ayat awak. Awak tengok dekat Abbasiyah ni, ada ni. Pelbagai bidang ilmu. Nampak?
So ilmu. Yang pertama clue dia ialah ilmu. Yang kedua, awak nampak ni masjid. Institusi masjid di zaman Umayyah dijadikan, dinaik taraf dan dijadikan tempat pusat keagamaan, pusat ilmu, pusat dakwah, pusat kan? Okay. Sama dengan Abbasiyah. Osmaniyah ni tak nampak lah kan kita pergi Mana Abbasiyah sama masjid, nampak? Tu. So yang kedua point dia lah institusi masjid dijadikan sebagai pusat apa? Pusat dakwah, pusat ekonomi, pusat pendidikan. Tu. Ingat Yang ketiga. Awak boleh kata okey. Umayyah kan Damsyik kan? Okey, Damsyik dijadikan pusat pemerintahan. Damsyik berjaya menjadi pusat pemerintahan yang bla 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 macam tu. Yang Abbasiyah, awak tahu dia Baghdad kan? Tu. Baghdad dijadikan pusat pentadbiran negara yang maju berkembang macam tu. Tu. So, kedua tadi masjid, ketiga pusat tadi. Pusat pemerintahan negara kerajaan Umayyah di Damsyik telah dikembangkan, yang Baghdad pula Abbasiyah diapakan gitu. Dah 3 kan? Yang keempat, awak tengok dekat Umayyah, faktor kegemilangan dia ada perkataan Khawarij dengan Syiah kat situ. Dekat Abbasiyah pun ada perkataan Syiah. Okay. Khawarij pun ada ni, dia boleh juga Khawarij sama. Dia datang sekepala tu, sekapal, okay? So macam ni. Bila kata faktor kegemilangan, mereka berjaya menghapuskan pemberontakan puak Khawarij dan Syiah. Sama juga zaman dengan Abbasiyah. Khawarij Syiah berjaya dihapuskan. Dah berapa dah tu? 4. Cantik dah pelajar. 4 tu cukup dah tu. Cuma awak hadamkan balik, buat ayat yang cantik gitu. Awak ambil 4 ni cukup sebab dia sama dah untuk kedua-dua kerajaan tingkatan 4 ni. Kan? Umayyah tingkatan 4, Abbasiyah pun tingkatan 4. Kan? Okay, kita tengok kerajaan apa tu? Kerajaan satu lagi ni. Kerajaan Uthmaniyah. Ustazah kau belum sarapan tau sebab tak biasa sangat makan pagi, nantilah kan kejap lagi Okay, tengok. Awak tengok kerajaan Uthmaniyah sekarang ni. Saya slide show. Okay, nampak? Kat mana nak kata faktor kegemilangan dia yang sama? Siapa boleh? Buka mikrofon. Awak nampak tak sekarang ni kerajaan Uthmaniyah saya dah paparkan. Saya baru keluarkan tadi, dia terselip tak boleh keluar sebab dia ni. Siapa boleh tengok yang mana sama? Buka mikrofon awak. Pertama? Ya, bagus. Institusi masjid. Apa pasal saya punya ni? Okay, kejap. Bagus. Institusi masjid. Lagi? Sama. Institusi masjid itu dijadikan sebagai pusat apa? Sama. Awak buat ayat macam tu. Lagi. Ilmu. Mana? Satu lagi ni. Awak boleh kata perkembangan ilmu. Fokus. Khalifah memberi macam menumpahkan untuk menjadikan ilmu ini dipelajari, perkembangan ilmu tu diambil oleh semua rakyat dia gitu. So awak sentuh pasal ilmu. So dah pergi ilmu, dah pergi masjid. Lagi? Yang ini tak banyak. Kalau tengok semangat jihad tadi ada tak? Dekat yang lama tadi. Tengok yang lama. Semangat jihad. Ada sebenarnya. Saya lupa. Uthmaniyah ini, dia 4 saja ni. Memang ni 4 aspek dia. Tapi dekat Umayyah, kalau awak tengok buku teks balik, memang ada banyak lagi ni. Ni baru 2 saya masukkan ni. Agama politik. Pelajar. Okay, kita ada nota. Nanti awak buat nota tu, awak simplifykan. Nanti saya send nota tu dalam grup. Nota penuh, nota lengkap. Okay, saya ulang balik. Umayyah dengan Abbasiyah ni, saya cuma tunjuk kat sini agama dengan politik. Rupanya dia ada banyak lagi bawah ni. Dan tidak mustahil dia akan pergi kepada, ada banyak lagi kat sini semangat jihad contoh.
So awak boleh tambah ilmu, masjid, pusat pentadbiran, Syiah tadi mereka berjaya membanterasnya kan. Cuma dalam ni tak ada Syiah. Yang Uthmaniyah tak ada Syiah. Cuba awak tengok semangat jihad. Faham maksud saya? So lepas ni tengok balik Umayyah, Abbasiyah, tengok ada tak clue semangat jihad. Kalau ada clue semangat jihad pelajar, awak pergi dekat Uthmaniyah ni, awak ambil semangat jihad. So dekat Uthmaniyah tak ada Syiah Khawarij. Tak ada poin Syiah Khawarij. So dekat Syiah Khawarij Umayyah dengan Abbasiyah, awak dah boleh buang. Nak buang cikgu, susah nak hafal nak ingat tu. Yelah, saya nak yang awak boleh combine ketiga-tiga kerajaan ni, faktor kegemilangan ni, supaya awak mudah ingat dia punya poin-poin. Ilmu dah ada, masjid dah ada, pusat satu lagi, ada tak? Menjadikan Istanbul, pusat laluan, ketua, tak ada. Ni pun tak ada. Pusat negara mereka Istanbul tu kan? So, awak tengok balik nanti. So, apa yang sama setakat ni? Ilmu dengan masjid. Okey. Settle yang itu, kita pergi seterusnya. Kemerosotan. Kita tengok kemerosotan pula pelajar. Kemerosotan ketiga-tiga kerajaan ni. Okey. Pertama, kita sentuh pasal, awak nampak tu, Syiah Khawarij. Ada Syiah, tu dia. Dah nampak. Dia merosot kerajaan ni sebab boleh merosot kerajaan ini sebab adanya pemberontakan Syiah Khawarij. Boleh merosot sebab ada pemberontakan Syiah Khawarij. Mereka memanglah tadi berjaya mengatasi, tapi biasalah dia ada lagi dia punya dalang-dalang bawah tu kan. Belakang tabir semua, talam dua muka semua. So clue yang pertama, merosotnya mereka ni sebab adanya golongan Syiah dan Khawarij. Yang mengganggulah. Clue dekat situ, awak tengok balik ayat dia untuk cantikkan ayat awak. Yang kedua, saya nampak kat sini perebutan kuasa. Tu. Dekat Abbasiyah ada tak perebutan kuasa? Ada. Ni perebutan kuasa. Oh, macam zaman sekarang pula kan. Masing-masing bergebut-gebut nak jadi. Kan? Okay, so okay, so maknanya perebutan kuasa di kalangan khalifah menyebabkan kerajaan itu jatuh. Kerajaan itu jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Apa dia bang? Ya Allah, ya Allah. Okey pelajar, saya baru dapat berita ya Allah. Saya baru dapat berita sahabat lama kita dulu cikgu ni ngajar Seri Mahkota, cikgu Aniza. Tapi dia dah pindah ke Tuza. Ya Allah. Suami dia JPK1 di Sayyidah Khadijah, Ustaz Razali. Baru saja meninggal dunia. Ustaz Razali ni. Ustaz Razali sebelum ni dah kena serangan jantung. Ni kali kedua serangan jantung dan dah masuk hospital 2-3 hari lepas. Ni dikabarkan dah meninggal dunia. Okey. Pelajar sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Ustaz Razali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah Akbar, ya Allah. Kemana tadi saya? Apa saya nak buat ni tadi? Saya nak buat apa? Screen saya. Buka balik lah. Okay, baik. Dah dua pelajar, perebutan kuasa dengan Syiah Khawarij. Dia mengganggu kat situ Ini kemerosotan kedua-dua kerajaan ni. Lepas tu satu lagi awak boleh kata Parsi. Ada perkataan Parsi tak dekat situ? Ada tak awak tengok? Parsi. Cara hidup Khalifah. Ada tak cara hidup? Kalau Umayyah cara hidup Khalifah mewah boros berbelanja. So nanti Abbasiyah awak tengok ada tak? Dekat Umayyah keruntuhan moral dalam kalangan Khalifah. Nanti awak tengok dekat Abbasiyah ada tak? Okay, coba kita tengok dekat ni pula sekejap lagi, satu lagi.
Keep. Kita tengok dekat Osmania. Okay, ni Osmania pelajar. Sono pula. Okay, ni Osmania. Kemerosotan ekonomi kerana beban hutang negara yang tinggi, gerakan menuntut kemerdekaan, kelemahan sistem pendidikan, persaingan politik dalam, okey, perebutan. Pelajar, so perebutan ini ada dalam Osmania. Tolong saya harap awak nampak dekat situ macam mana cara nak ingat. Sebab masa kita terhad, ni pun dah pukul 10, saya punya laptop ni 10.02 dah. Kalau tak faham, boleh tanya. Boleh buka mikrofon kalau terus nak tanya. Saya tak nak awak malu-malu simpan-simpan. Ataupun PM kawan. Macam mana ni? Entah, aku pun tak tahu. Tak payah, kau jangan tanya kawan kau. Kau terus tanya ustazah. Okay, sekarang kita pergi kepada cara lain yang seterusnya untuk mengingat tokoh. Ini adalah Imam Mazhab 4. Okay, saya nak terus pergi. Saya teruskan aja. Abu Hanifah ini ialah gelaran. So, Imam Abu Hanifah ni terus awak ambil yang pertama, dia punya gelaran. Okay, gelaran dia Abu Hanifah. H ni pelajar, awak terus ambil atas ni, maknanya kita buat clue lah, akronim. Hamad. Hamad ialah tok guru Imam Abu Hanifah. Salah seorang guru. Guru bukan satu guru ramai. Awak pun cikgu awak ramai kan. Salah satu guru Imam Abu Hanifah ialah Hamad. Nama panjang adalah. Cuma saya nak bagi clue dia Hamad ni. Kalau tak ingat nama panjang boleh bagi nama pendek je. Okay. N ni pelajar. Nama Imam Abu Hanifah yang sebenarnya. Nu'man bin Thabit. Nu'man. Okay. Kemudian Fah ni. Fah ialah Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah. Lahir di Kufah. Kemudian Allahu Akbar. Baru semalam isteri dia call nak tanya nak beli apa nama tu? Tayammum punya debu kan. Yang putih tu kan, powder tu. So dia dah beli, dah bawa ke hospital FA ni Fiqhul Akbar pelajar. Fiqhul Akbar ini ialah nama Fiqhul Akbar, nama kitab. Nama kitab karya Imam Abu Hanifah. Ada banyak karya pelajar. Saya cuma kita nak bagi ingat. Kan tadi kalau tajuk tokoh ni, kalau tanya riwayat hidup, 4 markah kan. So ada 1, 2, 3, 4, 5 ni dah ada 5 poin. So datangkan saja nanti dalam peksa kalau keluar. Okay, ni baru satu. Saya bagi satu lagi sebab lepas ni saya nak awak yang buatlah sendiri. Buat sendiri nanti bagi-bagikan. Nanti saya suruh Ustazah Hafsah, kita punya ketua panitia, agi-agi kan. Dekat pelajar pemata, macam mana nak buat. Okay, Imam Malik, kita pergi yang pertama. M ini nama Imam Malik ialah M sini boleh juga Malik bin Anas. Nama Imam Malik ialah nama penuh. Awak tak boleh kata nama beliau Malik. Tak boleh. Sebab soalan dah tanya. Nyatakan riwayat hidup Imam Malik. So jawapan awak mesti Malik bin Anas. Mesti ada bin. Kalau jawapan awak cuma nama beliau ialah Malik. Tak boleh. Sebab soalan dah ada Malik. So yang ni mesti lagi nama penuh. Berbeza dengan Imam Abu Hanifah tadi. Imam Abu Hanifah nama penuh dia, nama penuh beliau ialah Nu'man bin Thabit. So Malik bin Anas. Okay. Seterusnya M ni yang pertama pelajar, Madinah. Imam Malik lahir di Madinah. Okay. A ini kita boleh kata Abu Abdullah. Dia punya gelaran dia kan. Kunyah dia. Kunyah dia Abu Abdullah. Betul okay. Kemudian awak boleh kata M lagi ni pelajar. Muwatta. Muwatta ini nama kitab Imam Malik. Muwatta. Muwatta. Ini ejaan Arab dia lain nak bunyikan dia. Muwatta ataupun muwatta pun boleh. A pun boleh. Muwatta. Okay, so 1, 2, 3, 4. 4 poin kat situ. Sekurang-kurangnya boleh membantu kita untuk mengingat. Selebih nanti kalau ada sumbangan, kalau awak carilah ada nampak dekat sumbangan tu, awak boleh masuk contohlah dekat sini ke, boleh buat ayat untuk sumbangan, awak masukkan.
Lepas tu nanti awak buat cantik, awak buat cantik, buat colourful, gerakkan dengan pen apa, pelbagai-pelbagai warna. Kemudian awak screenshot, awak ambil gambar ke, cam scanner ke kan, guna cam scanner ke, tipik dekat grup tingkatan 5 ke kan. Lepas tu share lah dekat sekolah-sekolah lain kan. Besar pahala awak. Buat. Kita penggerak lah, budak Sema Kota lah penggerakkan kan. Nanti ni lah pahala untuk awak lah kan. Cikgu tumpang gembira je dan kita bantu orang lain ingat lah. Okey, seterusnya. Banyak lagi ni. Tak faham boleh tanya. Ini dia ada 5 lagi toko. Tolong buat. Tolonglah buat. Boleh bagi-bagi kerja lah nanti. Okey, pelajar. Ini cara menghitungkan kertas speksa. Kertas speksa kamu nanti ni dia ada lubang nanti kamu diberi benang, kamu ikatlah. Cuma saya nak ingatkan, kita boleh apply masa trial nanti. Masa trial nanti tolong. Okey, nampak sini ni kertas kamu. Tolong buat ini masa trial. Bahagikan lagi kertas kamu ni kepada 3 garis tepi ni. Tolong masa trial. Saya menyeru kepada GPI lain pun, kita paksa juga budak kita buat macam ni. Kalau dia tak buat, kita potonglah markah ke apa. Dan ingat, markah trial tu bawa sampai boleh apply IPT kan. Boleh apply kan permohonan awal kan. Okey. Dekat sini apa yang kita nak buat? 1A, ini 1. Tu macam tu. Itu sebab Ustazah suruh bagikan lagi. Okey, ingat pelajar, jangan lupa kepala. 2 ciri umat Islam ni ialah gitu. Itu je, cukup. Kemudian selang lagi baris, tulis bawah ni 3 cara ni apa. Okey. Memanglah dia minta 2, tapi awak kena bagi lebih. Kita tak nak 2. Kita tambahkan ayam goreng, ikan goreng semua kan. Sambal udang, sotong, sumbat semua ada kan. So kita nak buat semua, kita nak jawab tu biar banyak. Kalau dia minta 2, jangan bagi ngam-ngam 2. Kita nak lebih. Kenapa? Sebab kadang-kadang ni betul, ni salah. Dah dapat markah dah kurang. Nampak? So bawah ni lagi carilah. Ni salah, ni betul. So membantu. Ingat Okay, seterusnya. Saya nak ingat yang bagi 3 tepi tu. Tolong ingat. Buat. Okay. Ini yang penting. Sekarang kita nak pergi kepada kata tugas. Nyatakan ini pelajar. Nyatakan, senaraikan, terangkan. Nyatakan, senaraikan, simple. Jawapan dia pendek-pendek je. Tetapi, awak tengok maksud kat sini. Maksud jawapan mesti ada 2 isi penting. Okay. Siapa ingat maksud rasuah? Ini tingkatan 4 punya tajuk. Siapa ingat maksud rasuah? Tak ingat? Tak ingat maksud rasuah? Saya bagi ceramah teknik menjawab banyak sekolah dah. Bila saya tanya maksud rasuah je, dia bagi satu perkataan tu. Takkan budak saya tak boleh bagi satu perkataan pun tak boleh. Maksud rasuah apa dia? Pemberian atau suapan. Okey, suapan. Okey, pemberian atau suapan. Atau kita kata suapan. Okey, kalau suapan aja kita jawab maka kita dapat 1 markah. Okey, so untuk membenarkan kepalsuan awak akan dapat 1 lagi markah sini. Okey, maksud dia untuk menjawab maksud mesti ada 2 point dalam 1 jawapan tu. Baru kita bagi 2 markah penuh. Okey, tu 1. Yang kedua, untuk menjawab maksud, kita nak awak ingat clue. Clue bagi setiap maksud istilah. Untuk rasuah, clue dia ialah suapan untuk. Suapan untuk. Kenapa ada untuk Ustazah? Sebab kalau tak ada untuk nanti kau tak sambung ayat kau. Kau tak tahu nak sambung apa. So, pemberian atau suapan untuk membenarkan kepalsuan. Untuk memalsukan kebenaran. So, dapat 2 markah. Setiap maksud istilah dalam tingkatan 4 dengan tingkatan 5 buku teks ni, kamu kena hafal clue. Cukup. Tak payah hafal panjang-panjang. Hafal clue dia. Maknanya clue ni ialah apakah yang mesti ada dalam jawapan tersebut. Okay? Tak faham boleh tanya. Jangan simpan saja. Okay? Baik. Contoh. Ada budak tak nak jawab dalam buku teks. Dia nak jawab luar buku teks. Iaitu dia kata duit
kopi kepada polis. Beri duit kopi lah. Beri duit kopi kepada polis. Pelajar nak bagi betul ke salah ni? Beri duit kopi kepada polis. Nak bagi betul ke salah ni? Rasuah. Maksud rasuah. Nak bagi betul atau salah? Salah. 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 Kenapa salah? Okey. Beri duit kopi kepada polis salah. Beri duit kopi kepada polis supaya tutup kes. Ni baru betul. Dapat 2 markah. Sebab apa Sebab ada aura di jawapan dekat situ. Beri duit kopi kepada polis supaya tutup kes. Memang dah nampak rasuah dah betul kat situ. 2 markah. Beza kan? So, yang ini budak yang jawab tak ada dalam buku teks. Ini sebenarnya bukan maksud rasuah. Ini sebenarnya contoh rasuah boleh. Kan? Ni contoh rasuah. Tapi kalau dia tak ingat perkataan suapan, membasuhkan kebenaran, dia bagi idea macam ni. Bagi je idea macam ni. Tak apa, bagi je idea. Okey, seterusnya. Senaraikan jawapan mesti ringkas juga pelajar. Jawapan untuk senaraikan ni pelajar, dia ringkas je. Dia pendek je. Pendek je. Terangkan pula mesti ada 1 plus 1. Tolong ingat mesti ada isi dengan huraian. Untuk terangkan saja. Okey. Lepas tu awak tengok jawapan soalan belakang ni. Negara. Nampak? Okay. So kalau ada fokus kepada negara, pada masyarakat, pada apa kan, awak ambil perkataan negara, awak letak ke atas ni. Negara akan huru-hara kerana, jangan lupa kerana, bla 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 bla. Okay, huru-hara kerana. Yang kedua, awak boleh jawab ekonomi negara. Ekonomi negara akan Okay. Yang ketiga, saya nak awak fokus kepada Ustazah, dia nak 2 je. Tak apa. Saya nak cakap sekarang ni, awak bawa faktor. Faktor apa yang awak nak bawa? Awak bawa faktor ekonomi. Awak bawa faktor huru-hara tadi ni apa dipanggil? Politik politik lah tu. Dan awak bawa faktor, satu lagi ekonomi, politik. Awak buatlah sosial. Sosial. Boleh? Sosial. Okey, kalaulah awak jawab, awak tak ada bawa faktor. Awak jawab umum je. Awak tak ada bawa pun. Awak tak asingkan pun jawapan awak kepada faktor-faktor yang berbeza. Contoh awak jawab negara akan huru-hara. Yang kedua, negara akan berperang. Nampak? So inilah katanya. Dia akan jadi sama. Dia akan jadi markah tak ada yang bawah ni. Kenapa? Sebab huru-hara ni, politik dia dah berperang ni bergaduh lah politik antara negara kan. Sama. So itu sebab bawa tu asingkan faktor dia. Sosial, politik, ekonomi, gitu. So ingat tu pelajar. Dan jangan lupa terangkan, tolong dalam trial akan datang ni, tolong terangkan mesti ada 1 plus 1, isi dan huraian. Tolong siapa tak buat, cubit Okey, seterusnya. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, contoh. Okey, saya nak laju sikit. Maksud ni tadi ingat 2. Okey, jelaskan. Jelaskan Ustazah Hafsah pernah cakap sebelum ni, mesti jawapan tu lengkap. Mesti jawapan lengkap. Tak semestinya jangan ada isi huraian. Dia tak ada perlu isi huraian. Saya pernah tanda satu kertas pelajar perempuan. Saya pernah tanda satu kertas calon pelajar perempuan, pelajar. Daripada awal sampai akhir, pelajar ini buat isi huraian. Daripada soalan 1 sampai soalan 5, dia punya jawapan ada isi huraian, ada isi huraian. Tapi calon ini tak skor. Kertas yang saya tanda tu dia tak skor. Kenapa Sebab jawapan dia panjangnya, panjang-panjang, tapi rupanya isi ni ada yang tak ada. Gitu. Sebab apa dia nak memikirkan isu huraian agaknya nak mikir huraian sampai jawapan-jawapan yang lain tu kualiti dia jatuh. Gitulah. So untuk jelaskan ini tak perlu huraian. Asalkan jawapan lengkap, ada subjek, ada predikat, cukup. Kadang-kadang 2 perkataan pun diterima. Yang paling penting mesti lebih 1 perkataan tu. Satu perkataan tu macam senaraikan, nyatakan, tu boleh. Untuk jelaskan mesti lebih dari 1 perkataan. Okey, awak tengok. Ada jelaskan yang markahnya
Awak tengok sini. Ni markah dia tak kena kod. Jelaskan ni markah dia 4. Ada jelaskan 2 tapi markah sini 2. Ada? Ada? Kita jangan pelik pula. Dia memang macam tu. So maknanya jelaskan tu jawapan dia mesti ada subjek predikat dan lengkap. Okay, terangkan pula tadi mesti 1 plus 1. Okay, dan tindakan ini pelajar mesti usaha. Iaitu apa benda yang awak nak buat. Terangkan tindakan anda. So awak kena jawab, saya akan belajar. Nampakkan perbuatan, nampakkan usaha awak. Saya akan menuntut ilmu ke, belajar ke, mendalami ke. Macam tu. Saya ulang. Tindakan ini mesti yang nampak. Mesti perbuatan. Okay, so dalam trial, kalau ada soalan keluar macam ni, cara, tindakan, mesti dah ada yang nampak perbuatan. Okay, ni kita senang. Okay, huraikan ini. Saya nak cerita huraikan. Huraikan kalau keluar dalam periksa, dia sama dia punya macam terangkan. Huraikan dah lama tak keluar periksa. Zaman KPSM jarang huraikan. Dah lama tak ada huraikan. Dia ada 80 kata tugas soalan ni. Tapi yang keluar dalam soalan lembaga biasanya sikit je dia ambil. Terangkan ini sama macam huraikan. Huraikan sama macam terangkan. Maknanya mesti ada 1 plus 1. Okay. Nyatakan simple, jelaskan panjang. Okay, settle kat situ. Saya harap awak faham, nampak. Tak faham, tanya. Tak faham, tanya. Jangan tutup mulut je. 2 malam lepas saya bagi ceramah SMK Bukit Rambai. Ada seorang budak perempuan tu, ya Allah, Yasmin nama dia. Ya Allah, asyik bertanya je. Asyik tanya je. Saya kata, budak ni dia, maknanya dia aktif. Kalau kita tak terfikir pun, dia tanya. Banyak soalan dia tanya, saya dah tak ingat dah. Okay. Satu lagi yang penting. Ini pun yang tadi ada yang tik hadis kefahaman kan. Sebenarnya senang sangat awak fahamkan matan hadis ini. Tengok dia punya cerita dosa-dosa besar, nampak? Teringat balik. Dosa besar. Ya, aku dah belajar. Ada 7. Dalam hadis ni ada 7. Kau jangan ingat yang kau belajar kat surau. Yang kat surau memang dosa besar. Ada 70 dosa besar. Ada kitab dosa besar-besar tebal tu kan. Yang gambar api tu kan. Api neraka. Itu memang banyak. Sekarang kita belajar dalam pelajaran kita. Yang hadis ini ada 7 dosa besar. So jangan keluar daripada 7. Contoh. Senaraikan 2 contoh dosa besar. Selain syirik. Pelajar pun jawab. Derhaka ibu bapa. Betul salah? Derhaka ibu bapa. Salah. Kerana derhaka ibu bapa tak ada dalam hadis ni. Itu ceritanya. So senang cerita nanti dalam soalan ini nanti biasa dia akan bagi kepala ni. Kepala dia. Okay, so nampak. Dosa besar. Tengok. Asyirku. Syirik. Wasihru. S-H-R. Apa tu? Sihir. Sihir. Bukan sahur. Kau jangan tulis sahur lah sini. Sihir. Okey, sihir. Okey. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Alah, tak ingatlah cikgu. Wa aklu riba. Riba. Wa aklu mali. Alah, tak tahulah cikgu. Yatimi. Yatim. Terus teringat. Anak yatim. Makan harta anak yatim. Bukan pukul anak yatim. Makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz-zah. Allah, tak ingat. Wa qazful musanatil mu'minatil ghafilat. Qazaf. Tu. QZF. Qazaf. Qazaf, menuduh perempuan baik berzina. Tapi jangan jawab dalam hadis ni contoh dosa besar zina. Bukan. Menuduh perempuan baik berzina, iaitu qazaf. So, ada 7 dosa besar dalam ini dan kita tahu ini saja yang kita kena bawa dalam jawapan. Okay. Saya nak pergi pengajaran. Tengok sini pengajaran. Awak ambil macam mana nak jawab. Okay. Ini untuk murid-murid yang agak sukar untuk mengingati sesuatu point, tolong beri perhatian. Kalau keluar soalan pengajaran, jawapan dia awak tengok dekat atas ni. Pap. Tak ada pergi sini. Pap. Tak ada pergi sini. Pap. Nampak? So, buat ayat, kita hendaklah menjauhi syirik. Kerana apa? 2. Umat Islam wajib menjauhi dosa-dosa besar. Agar apa? Tu. So, kita tak baca buku lagi tapi kita dah dapat dah nak buat jawapan untuk pengajaran. Macam mana cara dia? Kita ambil daripada kenyataan-kenyataan yang ada kat atas tu. Ambil sini pap, ambil sini pap, sama pula syirik. Pergi ke atas dosa besar, dapat 2 lah.
So dapat 2 lah kalau ikut logiknya. Kalau ikut yang kita dah nampak terbocor kat situ 2. Tetapi dekat sini tadi awak dah jawab 2 contoh. Katalah awak jawab tadi awak tahu riba. Awak ambil lah. Umat Islam wajib menjauhi perbuatan riba. Tu? Kan ada? So pengajaran mesti based on hadis, based on ayat kefahaman, based on matan hadis, tak boleh keluar daripada itu. Kalau terkeluar salah, tak ada markah. Tapi kadang kita cakap dia berbuih mulut pun, kadang kita tanda kertas pengalaman kita memeriksa, kenapa budak ni lain terkeluar, pengajaran dia terkeluar daripada kehendak ni. Dia ada banyak sebab dia tu. Salah satu faktornya dia tak dengar teknik menjawab ke kan. Kan. Dia dengar tapi lepas tu dia klik-klik ke kan. Okey. Harap tak adalah hari ni kat sini. Okey, next. Okey, boleh screenshot yang saya ni, boleh screenshot. Jawapan sebab larang mesti jawapan negatif, sebab wajib jawapan mesti positif. Lepas ni kelas tambahan apa? Sejarah. Okey. Sejarah wajib lulus. Tu yang berdesuk-desuk belum duyun orang masuk kan. Pendidikan Islam tak wajib lulus. Tapi ingat tak wajib lulus dunia kat akhirat wajib lulus Okey. So ambil kita nak akhirat ke nak dunia kan? Okey. So pandai ustazah politik. Okey. Sebab larang dengan sebab wajib. Saya nak tunjuk yang ini dulu belajar. Kalau sebab larang jawapan mesti negatif. Saya nak tanya kamu. 2 sebab Islam masa macam tak cukup je ni. Larang wanita dedah aurat. Bagikan jawapan, saya nak 2 perempuan 2 lelaki. 1 perempuan 1 lelaki, 2 perempuan 2 lelaki. Cepat. Hentam aja, hentam. Jangan tengok buku. Jangan tengok buku. Cepat. Bagi je idea awak. Islam melarang wanita mendedahkan aurat. 2 sebab. Saya nak 2 sebab. Kenapa Islam larang wanita dedah aurat? Menjaga maruah diri. Okey, bagus. Menjaga. Siapa tu? Saya tak boleh tengok lah. Mira. Okey, bagus. Yang kedua. Terus. Mana lagi? Terus. Budak lain mana? Elak berlakunya zina. Elak zina. Okey, boleh lah. Jangan jangan dalam dia orang peksa jangan Okey, terus. Elak zina, elak berlaku zina. Okey. Perempuan yang kedua. Ada berapa lagi perempuan dalam ni? Saya tak nampak muka sebab saya tengok slide sepenuhnya ni. Kecuali saya klik bawah ni kan, baru keluar. Siapa lagi? Tolong jawab, beri saja idea. Aduh, apa pasal kau ni? Kenapa Islam melarang Ustazah. wanita? Ya, saya. Kalau menjaga imej agama Islam. Menjaga imej agama. Bagus. Tak kisah, saya nak dengar jawapan aja. Nanti lepas ni kita akan tengok balik. Menjaga maruah keluarga. Okey, lelaki jawab Ya Allah, lelaki lebih mantap lah hari ni Menjaga maruah keluarga. Perempuan lagi satu, perempuan. Mana kaum wanita kau ni? Dah keluar ke? Nak pergi kelas sejarah? Ya? Supaya tidak menimbulkan syahwat. Tak timbul syahwat. Okey, bagus. Susah sangat kamu ni Saya nak kamu bagi jawapan supaya kita boleh bincangkan. Sebab kadang-kadang kita jawab syok sendiri. Gupa-gupanya jawapan kita salah. Itu yang kita nak belajar hari ni. Itu sebab tadi saya suruh kamu screenshot. Screenshot yang ini. Screenshot yang ini. So akan ingat sampai bila-bila. Okey, ni kita pergi balik. 2 sebab Islam larang wanita dedah aurat. Menjaga maruah diri. Kita belajar awak tak boleh malu, awak tak boleh segan. Saya dulu masa belajar, saya lah si angkat tangan. Ni. Dah Okey, menjaga maruah diri salah. Tak timbul syahwat salah. Elak zina salah. Jaga maruah keluarga salah. Jaga imej agama salah. Nampak? Macam mana kita boleh terkial-kial nak jawab, termalu-malu nak jawab, tersipu-sipu nak jawab kan? Kita sebenarnya kita jangan ingat soalan tu senang aja. Islam larang wanita dedah aurat, ni lah salah. Kerana teknik menjawab dia ni lah. Teknik menjawab dia iaitu mesti negatif jawapan dia.
So kenapa Islam larang? Kenapa larang wanita ada aurat? Kerana menjatuhkan maruah diri. Bukan menjaga. Kerana akan berlaku zina. Menjatuhkan maruah keluarga, menjatuhkan imej agama. Itu jawapan dia pelajar. Itu jawapan dia. Kenapa? Sebab Islam larang. Maka jawapan mesti yang buruk-buruk, yang negatif-negatif. Saya nak pergi yang syahwat ni. Yang syahwat ni kita tak terima. Langsung kita tak terima. Terima kasih yang jawab tadi. Kerana dia membuka minda kita. Kenapa? Sebab syahwat tak salah. Syahwat tu tak ada negatif. Ustazah, syahwat tu negatif. Oh, siapa kata syahwat negatif? Syahwat tak negatif. Tak kisahlah dia nak syahwat ke. Tapi yang tak boleh ialah timbul syahwat hingga bawa zina. Tu baru salah. So ingat. Dalam jawapan, tolong elakkan perkataan maksiat-maksiat. Tolong elakkan. Benda-benda umum, jawapan-jawapan umum, tolong elakkan. So inilah dia cara menjawab untuk sebab larang. Kalau sebab suruh, baru menjaga maruah diri. Saya tukar soalan. 2 sebab Islam mewajibkan wanita menutup aurat. Mewajibkan wanita menutup aurat. Barulah jawapan dia menjaga maruah diri dan semua jawapan yang awak bagi ni betul. Tolong ingat. Tolong ingat. Faham kan Screenshot. Screenshot. Ni dah ada ni tadi ni. Okay. Faham tak ni yang bagi jawapan ni tadi? Nampak tak? Nampak. Kan. Barulah tahu. So siapa yang ada bagi jawapan tadi ni, dia akan dapat triple hikmah dekat situ. Pertama, dia bagi idea, dia menyebut. Yang kedua, Ustazah dah tegur. Yang siapa senyap-senyap tadi tu, dia dapat satu je lah. Apa dia? Iaitu pengetahuan je. Yang bercakap tadi ni dia dapat banyak. Pengetahuan, pengalaman, gitu. Kena cakap. Okey, dah tak adalah. Tak ada apa dah ni. Kita pergi sama. Ni semua tadi sama. Saya nak pergi kepada, dah habis masa dah habis masa. Saya baru nak sentuh sikit pasal, ni, satu lagi. Kalau keluar soalan, perbezaan. Kalau keluar soalan perbezaan pelajar, awak buat kotak. Buat kotak Ataupun kalau tak nak buat kotak, awak boleh buat macam ni. Contohlah tadi soalan perbezaan korban kan dengan akikah. Awak buat macam ni, korban, macam tu. Akikah, sebab kadang-kadang budak tak bawa baris kan. Akikah, mesti sama. Yang ini mesti sama barisan dia lah. Dan jawapan dia mesti sama, tally. Kalau ni contoh, kalau ni wajib, ni sunat, macam tu. Kalau tak nak buat ke tepi, boleh buat ke bawah macam ni. Boleh buat ke bawah. Ni baru terasa lapar perut ni bila dah 10.30 ni, kerik perut ni. Okey, barulah macam tu, ni sunat. Gitu. Dia mesti yang atas ni kan sama dengan yang sini lah. Nombor 1 sama nombor 1. Okey, seterusnya. Hukum. Hukum dan alasan dah lama tak keluar peksa. Okey, awak tengok sekarang ni dekat depan ni. Encik Ahmad tak sempat wukuf. Ini tajuk tingkatan 4 pelajar. Kenapa tak sempat wukuf? Bas dia rosak. Okey, so apa hukum haji dia? Haji dia tidak sah. Untuk hukum, awak boleh jawab sah tak sah, wajib, harus, makruh, haram, sunat, suci, tak suci. Itu je. Sah dengan tak sah, sah tak sah. Lepas tu wajib, haram, makruh, haram, sunat, suci, tak suci. Itu je kalau keluar lah. Yang ini tak boleh jawab. Yang ini tak boleh. Tak boleh ni jangan keluarkan. Okey, sekarang ni itu satu. Untuk alasan, untuk alasan pula tak boleh ambil balik ayat dalam soalan. Contoh, kenapa dia tak sah pula tadi? Sebab dia tak sempat wukuf. Itu sebab dia tak sah. Sebab dia tak sempat wukuf. Tak boleh ulang balik. Kena tahu wukuf itu wajib, rukun. So awaklah situ. Wukuf adalah rukun. Baru dapat markah. Awak tak boleh kata kerana dia tak sempat. Tak boleh. Okey. Saya harap awak nampak. Catat. Apa yang cikgu cakap ni catat. Dan saya pun ada rekod. Nanti kita upload ke YouTube channel kurikulum. Okey. Satu lagi pelajar, tolong dalam jawapan SPM nanti tambah perkataan sentiasa. Contoh jawapan dalam soalan fiqah kan. Nak
macam mana nak menjadi hamba Allah yang contohnya orang amal kawasatiyah kan. Contoh orang kata meningkatkan ilmu pengetahuan. So tambahlah perkataan depan dia, sentiasa meningkat ilmu pengetahuan. Selalu rajin, bersungguh-sungguh gitu. Dalam SPM kadang-kadang jawapan yang ada perkataan sentiasa ni semua ni, dia boleh efek markah. Dia boleh tambah markah dekat sentiasa tu. Ada sentiasa 1 markah, tak ada sentiasa, ada sentiasa 2 markah, tak ada sentiasa 1 markah gitu. So ini jawapan penambahbaikan lah. Memang pernah berlaku pelajar, pernah berlaku. Dan kita harap ni lah. Okay, so last kali sebenarnya saya nak terangkan tentang kebat tapi masa tak sempat lah. Nanti bila-bila masa kita ni saya ada satu lagi nak buat tentang kebat tapi tak apalah. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada nak tanya apa-apa Oi, korang ni hebat-hebat lah. Aku bagus semuanya. Okay. Tak ada Saya nak ambil. Ada nak tanya apa-apa? Paste. Okay, yang saya dah send link kehadiran di komen. Okay. Saya baru baca komen ni ada yang tak boleh masuk. Saya tak ada limit kan, siapa-siapa boleh. Gmail boleh, MOE boleh, semua boleh. Okay, so pelajar, itu saja daripada saya pada hari ini. Saya harap awak dapat sesuatu lah. Dan insyaAllah kalau kita ada nanti perlu masa, kita boleh sambung sikit lagi tentang kebat. Okay. So sekian sajalah. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup perjumpaan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.